Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, kita teruskan pembelajaran kita pada pagi ini. Kita baru unit 6 Lumba Jalan. Sebelum kita teruskan, kamu boleh rujuk buku teks PJ tahun 6 muka surat 40 dan 41. Sambil menonton video itu, kamu bolehlah rujuk buku teks ya. Baik, apa standar kandungan kita belajar dari tadi ini? Yang pertama, berkebolehan melakukan kemahiran asas berlari dan berjalan dengan lakuan yang betul, merujuk kepada teknik asas ya, jadi asas saja. Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip pergerakan dalam kemahiran asas berlari dan berjalan, menunjukkan keyakinan dan tanggung jawab pendiri semasa melakukan aktiviti fisikal. Apa yang kamu perolehi selepas kamu belajar pagi ini? Kamu akan dapat berjalan kaki pada satu jarak yang jauh. Untuk sementara ini jangan buat dulu, kalau tidak bis menggunakan saman, dengan melakukan dulu lah. Nanti selepas sudah pikir di lockdown barulah kamu buat. Yang kedua, mengenal pasti teknik berjalan kaki yang betul, menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Baik, walaupun hanya berjalan kaki, kamu anggap benda itu macam berjalan seperti biasa. Sebenarnya bukan begitu, dia ada teknik tertentu untuk digunakan dalam sesuatu pertandingan untuk berjalan kaki ini. Ada teknik yang nanti sudah bagi tahu. Baik. Berjalan kaki ini ialah kemajuan langkah yang berterusan menyentuh permukaan bumi. Maksudnya kaki Anda itu menyentuh sepenuhnya permukaan. Karena ada di track dengan raya Kedua, asas undang-undang yang boleh menjelaskan apa itu berjalan kaki. Sebelah kaki mesti memijak bumi sepanjang masa. Kaki hadapan mesti memijak bumi setelah kaki belakang diangkat. Coba akan terangkan nanti di video. Pasal-pasal kemahiran berjalan kaki, pasal sokongan sebelah kaki. Pasal sokongan sebelah kaki terbagi kepada dua, yaitu sokongan kaki hadapan dan sokongan kaki belakang. Jadi apabila Anda berjalan kaki, sudah semestinya apabila Anda melangkah, satu kaki di hadapan, manakala satu kaki di belakang. Pasal ini menghasilkan kecikan dan kesediaan untuk menjejakkan kaki yang bebas. Oke, seterusnya tidak nampak juga. Ini pasal-pasal kemahiran lumba jalan kaki. Pasal sokongan dua belah kaki. Pasal sokongan dua belah kaki berlaku hanya seketika, yaitu ketika dua belah kaki menyentuh permukaan bumi. Pasal ini menghubungkan sokongan kaki belakang dan sokongan kaki hadapan. Pelaksanaannya ialah dengan menjejakkan jenis kaki hadapan ke permukaan bumi, diikuti bola kaki belakang menyentuh permukaan bumi. Kedua, dua belah lutut diluruskan dengan menyesuaikan posisi badan beserta ayunan tangan di sebelah arah dengan langkah kaki. Baik. Lumba jalan kaki ini bukan sekadar berjalan kaki seperti biasa, tetapi Anda kena melakukan pergerakan itu dengan cepat. Maksudnya kaki Anda, kaki kiri dan kanan Anda ditukar dengan cepat menggunakan teknik yang betul. Oke. Teknik-teknik itu nanti juga akan terangkan di video lah. Teknik-teknik pergerakan yang ada dalam berjalan kaki ini yang pertama postur badan. Postur badan ini yang dimaksudkan sama ada kita punya mata, kena sentiasa lihat ke hadapan, kepala kita lurus ke hadapan, pergerakan tangan, ayunan tangan kita bagaimana, kedudukan kaki kita apabila mendarat sepenuh. Apabila tapak kaki kita mendarat sepenuhnya di permukaan, bagaimana? Oke, itu adalah teknik-tekniknya. Dan otot-otot yang terlibat ketika lumba jalan kaki adalah gluteus, hamstring, gastrocnemius, dan quadriceps. Itu juga akan terangkan di video juga. Baik, undang-undang dan peraturan penentuan posisi ketika pemulaan ditentukan mengikut seeding yang dilaksanakan oleh pengajar. Maksudnya apabila dalam pertandingan yang hebat-hebat ini akan berada di hadapan, yang
yang tidak mempunyai kedudukan yang baik ataupun atlet yang tidak berapa baik, catatan massa dia dan berada di belakang. Lumba yang berlangsung di balapan akan diadili oleh 6 orang hakim termasuk seorang ketua hakim. Baik, untuk pertandingan larian ini, contoh kalau ada 20 peserta, hanya 6 saja pengadil yang akan menjadi pengadil lah untuk pertandingan tersebut. Berbeza dengan acara larian 100 meter, kalau ada 8 peserta, 8 lah pengadilnya. Kalau untuk berjalan kaki ini, kalau ada 30 peserta, hanya ada 6 pengadil. Amaran akan diberikan sekiranya teknik jalan kaki tidak mengikuti definisi perlombaan. So, antara amarannya ialah 3 amaran akan diberi sebelum penyertaan dibatalkan. Biasanya tanda kuning dengan simbol kesalahan akan ditunjukkan sebagai tanda amaran. Tanda merah pula ditunjukkan sebagai penyertaan dibatalkan. Peserta akan menerima 3 tanda kuning sebelum mendapat tanda merah. Maksudnya 3 tanda kuning amaran, punya 3 kesalahan yang telah kamu lakukan. Apabila selepas ada 3 kesalahan, kamu akan menerima tanda merah yang membawa maksud kamu telah dibatalkan penyertaan. Maksudnya kamu berhenti, kamu punya perjalanan dan terus meninggalkan track. Penyertaan akan dibatalkan oleh ketua hakim apabila 3 hakim terdapat cara berjalan tidak mengikuti definisi lomba jalan kaki. Saya akan terangkan di video apakah teknik-teknik yang boleh menyebabkan teknik berjalan Anda itu dianggap batal, dianggap foul. Sekiranya pertandingan diadakan di balapan, individu yang dibatalkan mesti segera meninggalkan balapan. Apabila Anda didapati sudah batal, Anda terus keluar daripada kawasan track. Oke. Baik, rumusannya lomba jalan kaki merupakan teknik berjalan kaki yang sah. Latihan yang sistematik untuk prinsip-prinsip latihan akan membantu kita menguasai teknik berjalan yang betul. Hal ini penting supaya kita dapat mengelak dalam melakukan teknik berjalan yang tidak sah dan dibatalkan ketika pertandingan. Selain itu, aspek-aspek keselamatan juga perlu diberi perhatian untuk mengelakkan sebarang risiko kecelakaan. Tadi, walaupun nama dia lomba jalan kaki, tetapi ianya bukan satu teknik yang berjalan kaki seperti mau pergi bandar, pergi anak keuangan, bukan. Dia hanya satu teknik yang sangat unik, sangat teratur untuk digunakan teknik tersebut dalam pertandingan lomba jalan kaki. Dan sebentar lagi juga akan tunjukkan video bagaimana cara-cara ataupun pergerakan asas untuk lomba jalan kaki. Ayo kita lihat. Hai murid-murid, baik, seperti yang cikgu janjikan, sebentar lagi cikgu akan menunjukkan teknik untuk lomba jalan kaki. Baik, sebelum itu cikgu akan terangkan dahulu ada 4 teknik utama yang terdapat dalam lomba jalan kaki. Baik, sebelum itu kamu boleh rujuk di buku teks PJ tahun 6 di unit 4 muka surat 40 dan 41. Baik, kita sambung. Cikgu akan terangkan 4 teknik utama yang terdapat dalam lomba jalan kaki. Yang pertama, postur badan, kedudukan badan Anda. Yang kedua, pergerakan tangan. Yang ketiga, rotasi pinggul Anda. Yang terakhir, yang keempat, kedudukan kaki dan tapak kaki. Kedudukan kaki dan tapak kaki. Baik, kita akan pergi ke satu persatu. Yang pertama, postur badan. Teknik yang pertama yaitu postur badan. Pastikan tegakkan kepala Anda, mata sentiasa pandang ke hadapan. Baik, ini dari pandangan sisi. Apabila dari pandangan hadapan, tengok kedudukan badan cikgu tegak, pastikan kaki tidak rapat. Yang kedua, pergerakan tangan. Baik, teknik kedua pergerakan tangan. Bagi pergerakan tangan, tangan diayunkan selari dengan dada. Pastikan rapat dengan badan Anda. Jangan dibuka. Itu salah. Sebaliknya, lengan dirapatkan ke sisi pinggul semasa ayunan tangan ke belakang.
Yang ketiga, rotasi pinggul. Teknik yang ketiga, rotasi pinggul. Rotasi pinggul memainkan peranan yang penting dalam pergerakan berjalan kaki. Pinggul akan bergerak ke atas dan ke bawah. Untuk menghasilkannya, lembutkan pinggul Anda seperti ini. Rotasi pinggul yang betul dapat menghasilkan daya kelajuan yang baik. Yang keempat, kedudukan kaki dan tapak kaki. Teknik yang keempat yaitu kedudukan kaki dan tapak kaki. Kaki perlu lurus sebelum membuka langkah seterusnya dan pastikan tumit kaki perlu menyentuh permukaan terlebih dahulu. Lihat lagi sekali, kaki lurus, tumit menyentuh permukaan terlebih dahulu. Lihat sekali lagi. Secara perlahan, kaki lurus dan tumit menyentuh permukaan dahulu. Tengok. Kaki lurus, tumit menyentuh. Baik, pergerakan penuh daripada Cikgu Mizmar untuk teknik jalan kaki. Baik, selalunya terdapat dua kesalahan yang dilakukan oleh atlet lomba jalan kaki. Yang pertama, kesalahan terapung. Yang kedua, kesalahan membengkok lutut. Baik, nasihat cikgu sebelum murid melakukan aktiviti ini, cikgu sarankan sebaiknya yang pertama kamu kena melakukan warming up dan stretching dahulu. Dan apabila selesai melakukannya, kamu kena melakukan cooling down. Ingat itu. Baik, untuk tugasan murid, murid dikehendaki melakukan teknik berjalan kaki yang seperti cikgu tunjukkan tadi. Merakam video, murid akan berjalan dari satu tempat ke satu tempat. Video itu dalam berdurasi selama 10 saat saja, okay? Dan jangan lupa hantar di link yang cikgu akan bagi tahu di dalam pengumuman PDPR nanti. Okay? So, itu saja daripada cikgu. Selamat mencoba. Stay safe. Bye.